لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan di satu Ramadan ini semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Macam mana hari ini first day puasa? Okey tak? Sahur apa tadi pagi? Aduh, suara saya dah tak ada. Baru dia baru nak warm up kan. Suara dia dah macam okey. Dia kekeringan ya pagi ni kan. Okey, tak apalah. Apa pun kita raikan dulu teman-teman yang bersama dengan kita pada pagi ini. Tadi pertama sekali saya nampak Kak Nurzah kita. Awal dia masuk, masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Sakinah. Oh, Sakinah tak ada. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ramadan Mubarak Ustazah. Ramadan Mubarak Kak Zah. Moga Ustazah sihat serta ceria pagi ini. Alhamdulillah. Ceria tak saya Kak Zah? Kemarin lagi Ustazah kan. Merah mak ngah orang kata pagi ni. Okey baik. Kita ada Cik Latifah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ramadan Karim. Ramadan Mubarak Cik Latifah. Ada juga Kak Som dengan kita di situ. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Selamat pagi dan selamat berpuasa. Oh, lain sikit ni dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Som. Okey, selamat pagi Kak Som dan selamat berpuasa. Itu mukanya senyum ya Kak Som. Oh, matanya besar ya. Smiley tu. Macam tu.
Okey, kita ada Kak Aisyah juga di situ. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian. Okay, alhamdulillah untuk pagi ini, alhamdulillah. Thank you so much admin for this FB live. Ada juga bersama kita Emma Zafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Sakinah. Waalaikumsalam. Okay, Kak Aisyah juga. Oh, Ramadan Mubarak semua. Macam gitu Kak Aisyah kata. Masya Allah. Happynya Kak Aisyah. Alhamdulillah. Kita ada sama juga Kak Nur kita. Okay, Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat-sahabat. Ramadan Mubarak pada semua. Lambat hari ni ya Kak Nur. Selalunya first hari ni komen. Tapi hari ni dia yang keberapa tu? Yang kedua terakhir. Okay, kita ada Kak Baini. Kita juga ada Nurul Abu. Terima kasih semua yang bersama dengan kami pada pagi ini dan juga kepada mereka lah saya tahu ada juga yang turut menonton pengajian kita tetapi tidak memberikan komen kan. Dia tak apalah, you duduk dengar je, alhamdulillah. Apapun terima kasih saya ucapkan kerana penyertaan anda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang terbaik. Mudah-mudahan ini juga dianggap sebagai amal soleh kita di bulan Ramadan kerana menuntut ilmu ini. Okey, baik. Muslimah yang saya kasihi, hari ini kita berada di muka surat yang keberapa dan perenggan yang keberapa ke? Muka surat yang keberapa? Senang tanya tu. Hari ini kita berada di muka surat yang keberapa? Berapa Kak Som hari ini? Wah, lambat. Lambat hari ini. Hari ini kita muka surat berapa? Muka surat 400. Kak Zah kata bab 9. Al-Ishq. Mabuk asmara. Muka surat 469 Ustazah. Betul kan Ustazah? Okay, Kak Som 469, Emma 469, Kak Noh pun 469. Mabuk asmara ya. 469. Hari ni Liza tak masuk ya? Liza tak ada dengan kita? Ke masih belum bangun syahid sahur tadi? Jahat pula saya ni kan musik orang pagi ni. Tak nampak pula ada komen ni. Kak Bayi ni 469. Okey, semua sepakat ya jumhur ulama pagi ni. 469. Cik Salimah tak masuk pula pagi ni ya. Kalau Cik Salimah ada boleh tahulah sama ke tak muka suratnya. Baik, sebentar ya. Kita lihat dulu slide saya. Muka surat berapa ya? Bentar ya. Bentar. Kenapa ada line kat situ? Okay, tak apa, tak apa. Kita bab 9. Okey, betul. Bab 9 Al-Ishq. Mabuk asmara ya. Tajuk dia. Okey, mabuk asmara. Kita berada di point kita yang A sebab topik ini bab yang baru. Bab yang akhir ya dalam kitab kan? Betul tak? Kita berada di bab yang terakhir. Oh, buku sikit lagi lah. Dah nak selesai. Dah nak khatam dah ya rupanya kitab kita ni. Tak sangka pejam celik. Dah berapa tahun dah. Liza hantar mak dia pergi appointment Ustazah. Oh, macam gitu memonya ya. Masya Allah, tabarakallah. Baguslah ya. Ada ketua kelas, ada kawan-kawan kat sini. Okey, tak apa. Yang penting di sini kalau Ustazah kita berada di halaman 487. Untuk pengetahuan semua, bab kita yang ke-9 adalah bab yang terakhir, iaitu bab mabuk asmara ni kan, Al-Ish. Adalah bab yang terakhir dalam kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa, bermakna mungkin tahun ini kita akan selesaikan ataupun kita akan khatamkan kitab ini, saya tak pasti, mungkin di pertengahan tahun ataupun akhir tahun. Lihat bagaimana nanti laju ke tak saya bawa perbincangan untuk mabuk asmara ni. Kalau dia laju, insya-Allah lah mungkin cepat habis dan kita Wallahualam sama ada saya nak meneruskan pengajian di MKS dengan kitab baru ataupun kita tutup sajalah kuliah. Tengok macam mana nantilah ya. Lihat kepada ke kesesuaian masa saya yang ada mudah-mudahan. Okey, kita berada di part A, point A, betul Kak Aisyah. Kerosakan jangka pendek dan jangka panjang kerana kasmaran dengan idola. Oi, Kak Aisyah, betul-betul dia ikut ya dalam buku. Itu bahasa Indonesia Kak Aisyah. Karena
kerusakan jangka pendek dan jangka panjang kerana kasmaran ya dengan idola, gitu. Tapi kalau lihat kepada terjemahan saya di sini dalam bahasa Melayu, kita terjemahkan kerosakan jangka pendek dan panjang kerana mabuk asmara. Okey, dengan idola. Idola tu maksudnya lah orang yang kita cinta, orang yang kita gilakan lah, senang kata gitu kan. Orang yang kita cinta, yang kita rindu, yang kita mabuk asmara dengan dia. Itu maksudnya idola dalam teks kita ya untuk tajuk ini. Okey, pada poin kita yang A di sini, kita akan mula baca poin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada perenggan yang pertama, dia kata, kami akan mengakhiri penjelasan ini dengan bab yang berkaitan dengan cinta semu. Cinta semu maksudnya ialah cinta yang sia-sia ataupun cinta yang menipu. Ini bahasa Melayu lah kalau kita gunakan. Jadi dia kata berikut kerosakan jangka pendek maupun jangka panjang yang terkandung di dalamnya meskipun kenyataannya berkali-kali lipat jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Okey, kenapa dia kata? Sebab cinta yang sia-sia benar-benar akan merosak hati. Kenapa ya? Pengarang kita iaitu Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia memuatkan perbincangan tentang mabuk asmara ini dalam babnya Ad-Da' wa Ad-Dawa untuk membuktikan kepada kita bahawa mereka yang memiliki penyakit, ni penyakit kita panggil mabuk asmara itu al-ish, ialah orang yang boleh terkena dengan kerosakan pada hatinya. Jadi dia kata jika hati sudah rosak kerana mabuk asmara itu tadi, nescaya dia kata rosaklah kehendak. Jadi kita daripada perbincangan di bab yang lepas kan, banyak kali kita bincangkan kehendak kita mesti betul. Tujuan kita mesti betul dalam bercinta ataupun dalam memiliki rasa cinta. Iaitu kehendak, tujuan, mesti tujuannya ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, baru setiap tindakan kita ianya akan cenderung kepada perkara-perkara yang halal, yang benar, yang tidak haram. Tetapi kalau ianya salah, hanya mengikut kepada hawa nafsu dan kehendak cinta kita semata-mata, inilah yang akan menyebabkan kita mengikut kepada perkara-perkara yang tidak betul, iaitu perkara yang haram, dosa dan maksiat. Jadi di sini dikatakan bahawa orang yang dia memiliki mabuk asmara ialah orang yang memiliki penyakit hati, hatinya telah rosak. Okey, bila hati itu telah rosak, akan rosak juga kehendak, akan rosak ucapannya dan juga amal perbuatannya. Okay, so itulah yang saya ringkaskan ya di poin kita yang pertama tentang cinta sia-sia yang terdapat di perenggan kita yang pertama di situ. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala ada mengkhabarkan kepada kita tentang mabuk asmara ini dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran, Allah ada berikan kepada kita dengan contoh-contoh. Bagaimana situasi orang yang mabuk asmara, apa yang dia buat dan akhirnya apa yang menjadi penyebabnya, hasilnya, akibatnya apa apabila seseorang itu dia terkena dengan penyakit mabuk asmara ini. Ada dua perkara ataupun ada dua contoh yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ya dalam teks kita di sini. Yang mana dia kata bahawa Allah mengkabarkan penyakit ini iaitu mabuk asmara hanya dari dua golongan manusia. Dalam Al-Quran ada dua contoh yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, iaitu contoh tentang golongan pelaku homoseksual, pertama, dan yang kedua ialah contoh wanita yang mabuk asmara. Jadi ini antara contoh yang terdapat dalam Al-Quranul Karim yang cuba diketengahkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam perbincangan kita di bab yang ke-9 ini. Jadi bila kita bincangkan tentang contoh yang kedua, dibuka perbincangan mabuk asmara ini dengan contoh yang kedua, iaitu contoh mabuk asmara yang berlaku di kalangan wanita. Bertepatanlah juga kan dengan konteks kuliah kita ni, kuliah muslimah. Jadi kita nak bincang tentang wanita yang mabuk asmara ni bagaimana situasinya. Maka di sini dikata Allah Subhanahu Wa Taala mengkabarkan kepada kita tentang mabuk asmara Imra'ah Al-Aziz, iaitu isteri kepada Al-Aziz.
yang mana dia mabuk asmara kepada Yusuf. Okey Muslimah, siapakah isteri Al-Aziz di sini? Okey, ceritanya tentang apa? Boleh letakkan sedikit ringkasan di ruangan komen sebelum kita masuk kepada perbahasannya. Siapa Imra'ah Al-Aziz, isteri Al-Aziz? Okey, dan apa Yusuf tu siapa? Senanglah nak kata Yusuf tu siapa. Kalau tak tahu, saya tak tahulah nak kata apa. Okey, macam mana? Okey, Kak Som, jawapan Kak Som. Kak Noh, Kak Baini, semua nama disebut. Emma, Cik Latifah, sila berikan contoh. Siapa tadi ada? Nurul. Okey, Kak Som kata apa? Zulaika. Zulaikha. Dot anak angkat beliau macam mana tu? Okey, Zulaika, anak Zulaikha, anak angkat beliau. Anak angkat tu macam mana? Dia cuba menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Maknanya Zulaikha cuba menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi Kak Noh kata Yusuf tu ialah Nabi Yusuf alaihi salam. Maka Imra'ah Al-Aziz tu ialah Zulaikha. Maknanya anak angkat beliau tu ialah Nabi Yusuf tadi ya, begitu Bukan Zulaikha anak angkat kan, bukan kan? Ke macam mana susunan ayat tu saya takut dia tersilap jawab ke macam mana? Kak Som nak kata Zulaikha, Imra'ah Al-Aziz merujuk kepada Zulaikha. Okey. Yusuf di sini ialah merujuk kepada anak angkat Zulaikha. Betul ya? Saya rasa betul. Nabi Yusuf anak angkat Zulaikha. Oh gitu. Okey, betul-betul. Macam tu maksudnya. Okey, Kak Som tulis biar terang Kak Som. Nanti saya salah faham kan. Nanti jawapannya jadi salah. Okey, Kak Som kata Nabi Yusuf di sini ialah anak angkat kepada Zulaikha. Baik. Persoalannya adakah benar namanya ialah Zulaikha? Okey, Kak Baini kata, Zulaikha isteri Aziz. Nabi Yusuf anak angkat Zulaikha. Sampai silap-silap dengan dia. Nak menaip tu kan, nak laju sangat menaip tu sampai silap tulis tu. Zulaikha isteri Aziz. Nabi Yusuf anak angkat Zulaikha. Macam kita sekali. Okey, tak apa. Terima kasih Kak Baini atas jawapannya. Baik, persoalan saya tadi, betul ke isteri Imra'ah Al-Aziz ni namanya Zulaikha? Okey, baik. Saya nak datangkan pendapat tentang nama isteri Imra'ah Al-Aziz di sini. Okay, tapi pada poin pertama kita dapati bahawa mabuk asmarah Imra'ah Al-Aziz dalam kisah ini, Imra'ah Al-Aziz dia mabuk asmara pada Nabi Yusuf alaihi salam dan Allah mengkabarkan tentang kesabaran dan dan ketakwaan Nabi Yusuf alaihi salam untuk menolak peristiwa ataupun keadaan mabuk asmarahnya Imra'ah Al-Aziz. Jadi betul ke nama Imra'ah Al-Aziz ni adalah Zulaikha? Walaupun kita kata secara masyhurnya memanglah Imra'ah Al-Aziz dalam Al-Quran ni dalam surah Yusuf menyebut kita semua kenali dia sebagai Zulaikha. Dalam beberapa kitab tafsir antaranya kitab Imam Al-Qurtubi, kitab Imam At-Tabari ada menyebutkan nama Zulaikha ini nama Imra'ah Al-Aziz ini sebagai Zulaikha dan ada juga yang menyebutkan namanya Ra'il. Namanya Ra'il. Kalau kita merujuk dalam kitab Al-Kashaf oleh Imam Ar-Razi, ini kitab tafsir ya. Okay. Imam Ar-Razi dia menyatakan bahawa ada pendapat yang mengatakan namanya Zulaikha atau Ra'il. Dua pendapat ini. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahawa ismu waqalu mereka katakan bahawa ismu tilkal mar'a Zulaikha wa qila Ra'il. Wa'lam anna shay'an min hadhihi riwayat lam yadullu alayhi al-Qur'an wa lam yathbut aidan fi khabarin sahihin wa tafsirin kitabillahi ta'ala la yatawaqqafu ala syai'in min hadhihi riwayat. Jadi Imam Ar-Razi dia juga mendatangkan pendapat yang mengatakan bahawa
pendapat-pendapat yang mengatakan nama Imra'ah Al-Aziz ini sebagai Zulaikha ataupun Ra'il, semua itu tidak ada dasarnya daripada Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak menyebut namanya sebagai Zulaikha ataupun Ra'il. Tetapi dalam Al-Quran menyebut namanya sebagai Imra'ah Al-Aziz. Hanya sekadar panggilan sahaja begitu. Okay, isteri kepada Al-Aziz. Al-Aziz inilah pembesar Mesir yang telah membeli Nabi Yusuf alaihi salam ketika baginda dijual di pasar, dilelong di pasar. Kemudian Al-Aziz ni, Menteri Mesir ni, bila dia nampak Nabi Yusuf tu kan dengan wajah yang comel, yang cantik, anak kecil ni kan, lalu dia pun tertarik untuk membeli anak tersebut, iaitu Nabi Yusuf ini, yang akhirnya membesar dalam rumah, dalam istana Al-Aziz, di bawah jagaan Imra'ah Al-Aziz itu. Iaitu ibu angkatnya tadilah yang ramai tadi semua kata. Yang tepatnya di sini, Ar-Razi mengeluarkan satu juga pendapat yang dia kata apa? Nama Zulaikha ataupun Ra'il adalah nama yang tidak ada ketetapannya juga daripada khabar-khabar yang sahih, iaitu nas-nas yang sahih. Dan juga dalam kitab-kitab tafsir tentang hal ini tidak menetapkan, la yatawaqqaf ala syai'in min hazihi riwayat. Jadi riwayat-riwayat kebanyakannya lah riwayat-riwayat yang tidak ada sanad-sanad yang sahih lah menyebutkan tentang penamaan Imra'ah Al-Aziz ini. Jadi sebab itulah kalau lihat ketika saya mengajar tentang kisah Nabi Yusuf ini, saya lebih cenderung untuk menyebut Zulaikha itu sebagai Imra'ah Al-Aziz, isteri kepada Al-Aziz, kerana penamaan yang masyhur itu tidak terdapat di dalam mana nas-nas yang sahih, tidak ada juga dalam khabar-khabar yang sahih, dan tidak juga ada penjelasan yang tetap dalam kitab-kitab tafsir berkaitan tentang namanya. Tapi kalau sesiapa yang tetaplah untuk menamakannya sebagai Zulaikha, dipersilakan. Kerana saya menganggap itu sebagai nama yang masyhur, yang telah dikenali di kalangan kita lah sebagai satu kisah yang mungkinlah mudah untuk diingati dan dipelajari lah, bagi saya begitu. Okey, baik. Jadi Imra'ah Al-Aziz di sini itu sedikit info lah ya berkaitan dengan nama Imra'ah Al-Aziz. Apapun dalam kitab kita ingin menerangkan bahawa kisah Nabi Yusuf ini adalah contoh kepada faktor pendorong yang mengarah kepada zina. Yang mana pada waktu itu dorongan ini berada pada puncaknya yang tidak ada halangan yang boleh diletakkan dalam kisah itu. Sehingga kalaulah tidak ada kesabaran, jika tidak ada ketakwaan, Nabi Yusuf sebagai seorang lelaki boleh terdorong untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi dikata di sini Allah mengkabarkan terjadinya perbuatan itu tergantung dari kekuatan yang mendorong untuk melakukannya dan hilangnya penghalang. Akan tetapi dalam kisah Yusuf, faktor pendorong yang mengarah kepada zina berada pada puncaknya. Okey, tidak terdapat lagi penghalang. Jadi kenapa Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia mengatakan bahawa contoh yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan tentang kisah mabuk asmara ini, dalam kisah Nabi Yusuf merupakan satu contoh yang memiliki faktor yang sangat kuat boleh berlakunya zina. Sebab tu kita kata ginilah, kenapa kita seboleh mana jangan ada penyakit mabuk asmara dalam hati kita. Kerana ianya boleh bawa kita kepada perzinahan. Perzinahan ini adalah dosa besar, antara dosa besar yang paling besar. Nabi pernah sebutkan dalam hadisnya yang sahih tentang hukum ini. Jadi dalam kisah Nabi Yusuf di sini diberikan kepada kita dengan beberapa faktor yang boleh mendorong seseorang yang memiliki penyakit mabuk asmara terjebak dalam kancah perzinahan. Jadi di sini kita lihat ada banyak poin. Maknanya daripada poin yang pertama hinggalah kepada poin yang ke-13. Namun kita tidak akan pergi kepada keseluruhan
kita akan pergi kepada sebahagian sahaja daripada 13 poin yang diletakkan di sini. InsyaAllah nanti pada minggu hadapan kita akan sambung kepada poin-poin yang berikutnya. Baik, kita lihat kepada poin yang pertama yang menjadi faktor yang mendorong kepada perbuatan zina ini apabila seseorang mabuk asmara. Jadi contoh yang kita ingin lihat di sini ialah tentang kisah Imra'ah Al-Aziz yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Perkara ini telah Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam kitab kita, tidak dikeluarkan ataupun tidak dimuatkan ayat Al-Quran berkaitan dengan peristiwa ini, hanya dimasukkan kepada poin-poin itu tadi. Jadi saya nak beritahu kisah ini terdapat dalam surah Yusuf yang bermula dari ayat yang ke-23. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah ini berkaitan tentang kisah Imra'ah Al-Aziz menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih. Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya bersungguh-sungguh memujuk Yusuf berkehendakkan dirinya. Nampak tu? Dia yang memujuk Nabi Yusuf. Biasanya lelaki kan? Biasanya lelaki. Tetapi orang perempuan, kalau dia dah mabuk asmara, boleh hilang rasa malunya dan dia sendiri yang akan mengajak lelaki untuk melakukan perbuatan zina. Jadi Allah menggunakan ungkapan ayat yang menunjukkan tentang bagaimana kesungguhan Imra'ah Al-Aziz ini memujuk Nabi Yusuf dengan kata warawadathu. Okey, lafaz ini menunjukkan tentang kesungguhan menggoda, memujuk, merayu Nabi Yusuf alaihi salam. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih. Allah kata dan wanita itu Zulaikha, iaitu siapa tadi, Imra'ah Al-Aziz, yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, iaitu untuk bersama dengan dia untuk melakukan perbuatan zina. Kalau kita nak guna bahasa yang lebih mudahlah untuk faham. Jadi menggoda untuk apa, merayu untuk apa, ialah untuk melakukan perbuatan zina. Dia dah tak boleh tahan lagi dah nafsu dia. Hari-hari dia melihat Yusuf yang sangat tampan, sangat kacak kan, yang membesar di hadapan mata dia sehingga membuak-buak nafsu dia, bukan hanya setakat suka tau di sini, tetapi hingga membawa kesukaan yang akan mendorong mereka melakukan perbuatan yang tidak baik di atas katil. Ini maksudnya. Maka mabuk asmaranya Zulaikha ataupun Imra'ah Al-Aziz dalam kes ini, dalam peristiwa ini, kita dapati bahawa ialah mabuk asmara yang tak boleh ditahan-tahan lagi. Sebab itu beraninya dia sebagai seorang perempuan mengajak seorang Nabi pada waktu itu untuk melakukan perbuatan yang terkutuk. Kerana apa? Satu saja key dia, mabuk asmara. Al-Ishq. Okey, al-ishq itu yang membawa dia untuk melakukan perzinahan. Apa yang dibuat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan gambaran perbuatan Zulaikha. Di dalam ayat ini Allah kata wa ghallaqatil abwab. Imra'ah Al-Aziz dia menutup pintu-pintu. Setiap pintu yang kan bawa masuk ke bilik dia, dia kunci semua pintu-pintu yang ada. Jadi bila dia kunci pintu tu, Allah pun menerangkan ucapan pertama yang diucapkan oleh Imra'ah Al-Aziz. Ini nak tunjukkan kepada kita bukan Nabi Yusuf sengaja masuk bilik tersebut. Tetapi Nabi Yusuf diminta, diperintah, diarahkan supaya masuk ke dalam kamarnya. Lalu kamar itu, bilik itu dikunci pintu-pintunya dan Zulaikha pun ataupun Imra'ah Al-Aziz mula menggoda Nabi Yusuf dengan kata-katanya qala wa qalat haytalak. Kemarilah kamu. Okey, mari sini. Maknanya pergi kepada aku untuk memulakan perbuatan terkutuk ini. Bila Nabi Yusuf melihat panggilan itu, rayuan tersebut dan dalam keadaan pintu yang telah terkunci ini, Nabi Yusuf tadi kan kita kata
kalau kita lihat kepada perenggan yang sebelumnya, Allah kata, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahawa Nabi Yusuf menolak dengan kesabaran, Nabi Yusuf juga menolak dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita begini ya, Muslimah, saya kata, dalam keadaan dosa ni kan, semua orang, kita kata ginilah, semua orang cenderung untuk melakukan perbuatan dosa. Tetapi apa yang menyebabkan kita mampu untuk meninggalkan perbuatan itu ataupun kecenderungan untuk melakukan tersebut dapat dihentikan? Satu ialah kesabaran menahan diri daripada melakukan kemaksiatan. Kedua ialah kerana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita cenderung untuk melakukan dosa. Kita cenderung mengumpat orang, kan? Kita cenderung untuk mengata orang lain. Kita cenderung untuk melakukan perbuatan jahat. Kita biasalah kalau kita nampak sesuatu ni, kita ada cenderung untuk melakukan ataupun memikirkan untuk merancang perbuatan-perbuatan yang jahat. Kenapa? Kita kadang kita sakit hati, kita benci, kita geram, bahkan orang lain yang buat pada diri kita. Dan kita ada kecenderungan untuk membalas ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik berkaitan dosa, berkaitan maksiat. Tetapi dua perkara ini sebenarnya yang menghalang kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat yang kita nak sangat lakukan itu. Pertama ialah kita sabarkan diri kita. Tak boleh ni perkara ni dosa, perkara ni haram, maka aku kena tinggalkan. Kita sabar. Kan? Kemudian kita ada ketakwaan kepada Allah, iaitu rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kalau saya buat ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan azab saya. Ni kalau saya buat ni, saya dapat dosa, saya masuk dalam liang lahat lagi Allah Subhanahu Wa Taala dah seksa saya. Kemudian nanti masuk dalam api neraka. Allah Subhanahu Wa Taala akan azab saya. Ini semua cara kita menahan diri kita daripada melakukan dosa dan maksiat. Dua itu. Nabi Yusuf alaihi salam menunjukkan kepada kita pada dosa itu tadi, okey, di saat orang lain mengajak kita untuk melakukan dosa. Kan kadang-kadang kita tak nak buat tau Muslimah dosa ni. Kan kita memang tak nak pun buat, tapi mungkin members kita yang ajak. Kita terinfluence daripada kawan-kawan yang ada di sekitar kita. Kan kita ni dah cukup baik dah, alhamdulillah, dah cukup solehah. Tapi kerana kita tersilap kawan, tersilap duduk dengan orang, kita tersilap masuk tempat, gitu kadang-kadang kan, kita pun berada pada satu surroundings ataupun environment yang mengajak dan terus mengajak kita untuk melakukan dosa dan maksiat. Itulah yang menjadikan kita orang yang terjebak melakukan perbuatan itu. Akhirnya pun kita berubah, kita jadi daripada baik kepada tidak baik. Kan asalnya mulutnya baik, tapi kemudian setiap hari bila kita dengar kawan kita ucap perkataan-perkataan makian, ucap perkataan-perkataan yang mengutuk, melaknat, mulut kita pun jadi, bila dah setiap hari kita dengar, hati kita ni kan, bila setiap kali bila kita ni dah disuguhkan dengan perkara-perkara yang tidak baik, lidah kita dia akan mudah untuk ikut perkara yang tak baik. Senang kata kita tengok je budak-budak kecil. Kenapa budak kecil ni dia mudah, kan, kadang-kadang kita nampak, kenapa budak tu mulut dia jahat? Kan kecil-kecil dah pandai maki-maki, kecil-kecil dah pandai kutuk orang, kecil-kecil dah pandai mengumpat, kecil-kecil dah pandai bohong. Besar kemungkinan saya kata kerana situasi persekitarannya. Ibu bapa yang setiap hari lidahnya bercakap benda-benda yang tidak baik. Mungkin penjaganya ataupun di tempat dia sekolah ke apa kan, ada kawan-kawan yang setiap hari menggunakan perkataan-perkataan yang tidak baik. Kita nampak dia pun secara langsung terus cakap. Tiba-tiba terus dia cakap benda-benda yang kita pun terkejut. Budak lagi kot. Kerana apa? Persekitaran. Tetapi kita sebagai manusia yang sudah dewasa, okey, yang Allah berikan akal, yang Allah berikan pemikiran dan kita belajar untuk menahan semua perkara itu melalui dua ini. Sabar, takwa. Nabi Yusuf tunjukkan kepada kita, saat orang lain mengajak dia untuk melakukan perbuatan dosa, sabar dan takwa adalah perisai dalam kehidupan dia untuk menolak walaupun sebenarnya sukar dalam situasi itu untuk menolak ajakan ini. Sangat sukar untuk menolak ajakan ini. Tetapi kesabaran dan ketakwaan tersebut berjaya menolak setiap anasir-anasir yang tidak baik ini
datang pada diri kita. Okey, itu yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf. Kemudian di sini, bila Nabi Yusuf diajak kan oleh Zulaikha tu, oleh Imra'ah Al-Aziz dalam peristiwa ini untuk dekat kepada dia. Dekat ni maksudnya dia suruh Nabi Yusuf sentuh dia, pegang dia, belai dia. Itu maksudnya. Bukan kemari itu maksudnya datang sini lah, datang sini. Kalau tak buat apa-apa pun tak jadi apa-apa kan. Tetapi maksud dia suruh datang tu ialah suruh belai, suruh mulakan perbuatan-perbuatan yang boleh pergi kepada peringkat yang seterusnya. Jadi peringkat seterusnya maksudnya zina lah ya. Jadi di sini Nabi Yusuf pun kata kepada Imra'ah Al-Aziz, dia kata gini kepada beliau. Qala qala ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan yang keji. Innahu rabbi ahsana mathway, innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya Tuhanku telah memelihara aku dengan sebaik-baiknya. Innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya. Kenapa Nabi Yusuf sebut begitu? Kenapa Nabi Yusuf kata sesungguhnya orang yang zalim tidak akan berjaya? Orang yang zalim ialah kalau dia maksudnya dia kata kalaulah dia ikut kepada apa yang Imra'ah Al-Aziz ini perintahkan, bermakna dia berada pada posisi orang yang zalim. Kita kalau buat dosa, bermakna kita menzalimi diri kita sendiri ya muslimat. Bila kita menzalimi diri kita, kita tidak akan berjaya. Ini maksud Nabi Yusuf dalam ayat tersebut. Jadi Nabi Yusuf minta perlindungan daripada Allah. Selama ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaga beliau. Masa daripada sejak dia kecil lagi. Kalau kita lihat kepada peristiwa dia semasa kecil, apa yang berlaku, abang-abangnya, saudara maranya khianati dia. Janji nak bawa dia pergi mengembala kambing, tapi sebaliknya mereka merancang untuk menghapuskan Nabi Yusuf. Namun Allah jagakan Nabi Yusuf pada waktu itu. Allah jaga baginda yang akhirnya rancangan untuk membunuh itu dibatalkan. Seterusnya mereka tinggalkan dia dalam perigi buta. Kalau ikut secara logiknya, budak yang ditinggalkan di tengah padang pasir, perigi buta, maknanya perigi itu kering kontang, akan mati. Tetapi Allah berikan pemeliharaan kepada Nabi Yusuf. Datanglah rombongan perniagaan, mereka ni datang dengan tujuan nak ambil air. Masukkan timba tu dalam perigi tu, nak tarik tu berat. Rupa-rupanya keluar ada budak kecil. Itu Nabi Yusuf duduk dalam tu. Nabi Yusuf duduk dalam tu, maka dia keluar. Bila keluar tu, tengok ada budak. Bila tengok ada budak ni, mereka pun bawalah budak ini, itu Nabi Yusuf pergi ke Mesir dan lalu jual dia di pasar. Kalau jual di pasar tu kita nampak kan, ini penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala lah ya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Bila kita kata kalau jual kat pasar tu siapa saja boleh beli. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan orang yang memiliki status menteri yang membeli Nabi Yusuf alaihi salam. Sehingga bila Nabi Yusuf itu diletakkan dalam istananya, diambil dia sebagai anak angkat untuk menunjukkan diberikan sekali lagi pemeliharaan yang sangat baik kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf pada waktu diberikan pendidikan, diberikan dengan kehidupan yang baik oleh Al-Aziz ini. Sehingga dia membesar sebagai seorang lelaki dewasa yang memiliki pendidikan yang baik dan juga kedudukan yang baik juga sebagai anak angkat kepada Al-Aziz. Jadi sebab itu bila Imra'ah Al-Aziz mengajak Nabi Yusuf alaihi salam melakukan perbuatan terkutuk ini ataupun perbuatan yang keji ini, Nabi Yusuf kata, qala tadi ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathway. Sesungguhnya Tuhan aku telah memberikan kepada aku dengan sebaik-baik pemeliharaan. Takkan mungkin aku membalas semua ini dengan perbuatan dosa yang sangat keji tersebut. Ada juga di kalangan para ulama tafsir yang mentafsirkan innahu rabbi ahsana mathway, merujuk kembali kepada Al-Aziz, iaitu tuan dia. Tuan dia yang telah membeli dia dan telah memberikan kepada dia dengan
dengan satu kehidupan yang baik ketika berada dalam istana, takkan dia nak mengkhianati tuan itu yang merupakan suami kepada Imra'ah Al-Aziz. Selama ini Al-Aziz telah menjaga dia, telah beli dia awalnya telah beli, kemudian menjaga dia dengan baik. Takkanlah tiba-tiba dia nak merosakkan isteri kepada tuannya itu dengan melakukan perbuatan yang keji. Maka inilah yang kita panggil sebagai sesuatu keadaan ni yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam, sehingga dia mengingatkan kembali sebenarnya kepada Imra'ah Al-Aziz apa yang perlu dia lakukan, iaitu dia tidak boleh menuruti keinginan wanita ini walaupun wanita tersebut sudah dalam keadaan yang al-ishq, dalam keadaan mabuk asmara yang tak mampu dibendung. Tetapi di dalam kitab kita ini menerangkan bahawa sebenarnya ada banyak faktor yang boleh mendorong Nabi Yusuf alaihi salam terjebak dalam perzinahan itu. Ada banyak faktor. Jika tidak ada kesabaran, tidak ada ketakwaan kepada Allah dan juga tidak ada pemeliharaan daripada Allah, sebagai seorang lelaki, Nabi Yusuf boleh terjebak. Kerana apa? Ada dorongan yang sangat kuat tanpa penghalang. Jadi sebab itu diberikan kepada kita dengan beberapa poin penting. Faktor yang boleh menjadi pendorong kepada zina. Untuk analisa kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Yang pertama, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Ia berbalik kepada tabiat seorang lelaki yang Allah Subhanahu Wa Taala memang ciptakan cenderung kepada wanita. Lelaki ni kalau dia tak suka orang perempuan bermakna tak normal. Betul ke tidak? Setuju ke tidak? Mesti setuju kan dengan pendapat saya. Lelaki tiba-tiba tak sukalah orang perempuan, tak ada keinginan pada orang perempuan, maknanya ada something wrong dengan nafsunya, dengan hatinya kan. Sebab kebiasaannya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan lelaki ada kecenderungan, ada kesukaan kepada para wanita. Cuma sama ada dia kuat ataupun tidak. Bagaimana dia mengawal. Okay, semua ni berbalik kepada ketakwaan ya. Bagaimana seorang lelaki itu dia mengawal nafsunya, mengawal pandangan matanya, mengawal dirinya kan. Walaupun kita kata tadi kecenderungan itu memang normal ada pada mana-mana lelaki. Jadi dia sendiri yang perlu mengawal. Okay, keadaan-keadaan tersebut berbalik kepada keimanan dan ketakwaan seorang lelaki itu sendiri. Jadi di sini dikata hal ini tidak tercela. Berkaitan dengan tabiat lelaki, kecenderungan lelaki yang suka kepada wanita, perkara itu tidak Okey, maaf Perkara itu tidak tercela jika diletakkan pada tempat yang halal. Jadi sebab tu tadi kita kata normal. Lelaki kalau dia tidak ada kecenderungan kepada wanita, macam mana dia nak bernikah? Okey, kecenderungan itu mesti ada. Barulah rumah tangganya dapat dibangun di atas satu yang orang kata tepat dan betul. Okey. Tapi kalau tidak ada kecenderungan kepada wanita, bila dia bernikah itu akan merosakkan rumah tangganya sendiri. Sehingga menzalimi wanita yang dinikahi. Jadi kecenderungan ini adalah kecenderungan yang baik jika diletakkan pada tempat yang halal, iaitu kepada wanita yang halal, iaitu wanita yang dia nikahi, yang halal untuk dilampiaskan nafsunya. Baik, dalam kitab kita sebenarnya mendatangkan kepada kita dengan sebuah hadis Nabi SAW. Yang mana hadis ini dia ada sedikitlah masalahnya di situ. Okey, saya tak baca penuhlah pada penerangan di poin kita yang pertama. Tetapi kalau kita rujuk kepada hadis ini, yang dalam teks bahasa Arabnya pada poin yang pertama, saya nak beri penerangan sedikit tentang hadis itu. Nabi SAW bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakumun nisa'u wat-tibu." Dijadikan kecintaanku sebahagian daripada dunia ialah pada wanita dan minyak wangi. Jadi antara perkara yang Nabi suka yang ada dekat dunia ini ialah wanita dan juga minyak wangi. Jangan salah faham ya. Nabi suka wanita tu bukan sebab kecenderungan seksual dan sebagainya kan, bukan sebab mata keranjang, bukan gitu. Tetapi ialah satu Nabi ni sangat santun kepada para wanita. Itu kita faham begitu. Sangat santun, sangat memuliakan, ya, sangat menghormati wanita. Jadi Nabi suka. Kalau yang isteri Nabi tu lain cerita. Isteri Nabi tu memang Nabi cintalah.
Tapi kalau wanita-wanita yang selain daripada isteri Nabi, di situ kita dapati bahawa Nabi sangat menyantuni wanita, memuliakan wanita dan sentiasa memberikan ruang kepada para wanita dalam banyak perkara. So itu maksudnya bila Nabi kata apa? Hubbiba ilayya min dunyakumun nisa. Dijadikan kepada aku kecintaan, sebahagian daripada nikmat-nikmat dunia ini ialah cinta kepada wanita. Wattib tu maksudnya Nabi suka kepada minyak wangi. Hal-hal yang wangi kan, yang harum. Jadi Nabi ni SAW tak suka kepada sesuatu yang berbau. Yang mendatangkan bau, yang baunya busuk. Ini bukan apa yang Nabi suka. Jadi Nabi sentiasa menjaga diri baginda sehingga kalau ikut pada kuliah saya di MYI Masjid Yusof Ishak, kita pernah bincangkan bagaimana Nabi SAW lepas mandi hadas pun minyak wangi tu masih lagi melekat di rambut baginda. Untuk menunjukkan Nabi sangat suka kepada wangi-wangian. Dan bila dipakaikan ataupun bila Nabi pakai wangi-wangian tu, Nabi akan pakai dalam kuantiti yang sangat banyak. Sehingga ianya melekat pada diri baginda SAW. Jadi kita nampak di sini dalam hadis dalam kitab jangan lihat pada teks saya di dalam slide ni, saya belum masuk kepada di situ lagi. Jadi kalau kita rujuk dalam kitab kita, penerangan yang berikutnya ataupun hadis yang berikutnya berbunyi asbiru anit ta'ami wasyarabi wala asbiru anhunna. Aku mampu bersabar dari makanan dan minuman tetapi aku tidak dapat bersabar dari mereka. Iaitu tentang bersabar tentang wanita. Itu masalahlah. Jadi sebenarnya hadis ini kalau kita rujuk kepada nota kaki, mereka yang memiliki kitab sila rujuk pada nota kaki nombor 1 dalam kitab. Memberikan penerangan bahawa tentang riwayat yang belakang tu. Asbiru anit ta'ami Sekejap ya. Getering sangat dah. Sekejap. Asbiru anit ta'ami wasyarabi wala asbiru anhunna. Riwayat yang akhir itu ialah riwayat daripada perawi yang matruk. Perawi matruk ini ialah hadis yang mana kita anggap ia sebagai biasanya sangat daif dan juga palsu. Okey. Jadi daripada untuk perenggan yang akhir itu kan, asbiru anit ta'ami wasyarabi wala asbiru anhunna, belakang itu saya nasihatkan supaya dibuang. Siapa yang ada kitab, letak garis atau di tengah-tengah teks itu untuk buang teks itu. Kerana yang sahih sahaja ialah yang di bahagian depan, iaitu hubbiba ilayya min dunyakumun nisa'u wattib. Itu sahih. Tapi bila masuk kepada asbiru anit ta'ami wasyarabi wala asbiru anhunna, lafaz itu ialah daripada perawi yang matruk. Yang boleh kita guna pakai yang depan saja, yang belakang tidak. Jadi ini menunjukkan bahawa riwayat yang menyatakan bahawa Nabi tak sabar tentang wanita ini, kecintaan terhadap wanita itu ialah satu riwayat yang palsu di belakangnya. Okey, mudah-mudahan dapat difahami penerangan saya. Dan bagi saya teks yang ataupun poin yang pertama ini lebih tepat hadis yang dibawakan seharusnya lah ialah berkaitan tentang sabda Nabi SAW berkaitan seorang lelaki yang dia melampiaskan nafsunya kepada wanita ataupun kepada isterinya, ia dianggap sebagai sedekah. Bagi saya dalil ini lebih tepat untuk dimuatkan bagi perbincangan poin yang pertama. Sebab tadi pun kita kata bahawa tabiat lelaki memang cenderung kepada wanita. Ia boleh menjadi terpuji, ia boleh mendatangkan pahala apabila ia diletakkan pada tempat yang betul. Maka di sini hadis riwayat Muslim yang berada pada slide saya ini, bagi saya ialah sesuatu teks yang lebih tepat dijadikan sebagai hujah untuk poin yang pertama. Iaitu Nabi, hadis ni minggu ni dah banyak kalilah saya baca tentang hadis ini. Yang menjadi topik perbincangan utama untuk hadis ini saya datangkan pada kuliah hadis kita pada hari Rabu lepas. Okey, jadi kalau sesiapa yang inginkan perbincangan yang lebih lanjut tentang hadis ini, bolehlah pergi nanti lihat kepada rakaman
pengajian e-hadis, anjuran pergas. Cuma pada pagi ini saya nak bawakan teks yang belakang saja untuk membuktikan lelaki bila dia mendatangi isterinya, okey, dia akan mendapat pahala. Kerana apa dia mendapat pahala? Di sini Nabi SAW menjelaskan, Nabi kata, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun." Sebab ada di kalangan para sahabat mereka muskil. Mereka kata, "Wahai Rasulullah, jika salah seorang di antara kami menyalurkan nafsu syahwatnya, adakah akan mendapatkan pahala?" Jadi Nabi SAW pun bersabda, Nabi kata, bagaimana sekiranya kalian meletakkannya pada sesuatu yang haram? Bukankah kalian berdosa? Jadi Nabi ingatkan kepada para sahabat, kalau nafsu ini, kecenderungan ni kan, kamu letakkan kepada yang haram, kamu dapat dosa. Tapi kalau kamu letakkan nafsu syahwat kamu pada tempat yang halal, iaitu pada isteri-isteri kamu yang telah kamu nikahi, maka kamu dapat pahala. Jadi ini yang dikuatkan tadilah. Seseorang dia akan mendapat kedudukan yang terpuji kerana dia menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang lelaki, memberikan nafkah batinnya kepada isterinya, okey, dan memuaskan nafsunya pada tempat yang halal, maka itu dipanggil sebagai pahala. Maka kita kata dia mendapat kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila seseorang lelaki yang memiliki tabiat kecenderungan kepada wanita itu tadi, dia melampiaskan nafsunya kepada mana wanita yang dia rasa dia suka kan, mana-mana wanita yang dia cenderung, maka ini bukan dosa. Okey. Jadi dia mendapat status yang keji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Senang nak faham begitu. So yang pertama sedemikianlah. Bila kita kata dalam kes tadi kan, kes siapa tu, Nabi Yusuf dengan Imra'ah Al-Aziz, boleh saja berlaku dorongan untuk melakukan perbuatan zina kerana Nabi Yusuf adalah seorang lelaki yang memiliki tabiat ataupun kecenderungan kepada wanita. Perkara itu boleh saja berlaku, tetapi ia tidak berlaku kerana kesabaran yang ada pada Nabi Yusuf untuk mencegah dirinya melakukan perbuatan zina tersebut. Okey, yang kedua kita lihat. Poin yang kedua dalam kitab kita menjelaskan kepada kita bahawa Nabi Yusuf pada waktu itu masih lagi seorang lelaki yang muda. Lelaki yang muda ni lebih mudah triggered untuk melakukan perbuatan ini. Okey, jadi sebab tu dia kata Nabi Yusuf adalah masih muda yang gejolak syahwatnya lebih kuat nak dibandingkan dengan lelaki yang sudah mungkin umurnya dah tua lah. Maaf sebut gitu ya. Lelaki yang tua. Nak dibandingkan dengan lelaki yang muda. Baik, yang ketiga, Nabi Yusuf ialah seorang yang bujang. Masih lagi belum berkahwin pada waktu itu. Tidak mempunyai isteri untuk meredam nafsu syahwatnya. Jadi bila Zulaikha ataupun Imra'ah Al-Aziz mengajak dia untuk melakukan zina, boleh saja berlaku kan pada waktu tersebut. Tapi sekali lagi, poin kita ialah sabar, takwa yang menghalang berlaku perbuatan ini. Dan yang keempat, disebutkan bahawa Nabi Yusuf ialah seorang perantau asing tinggal di negeri tersebut. Dia kata dorongan untuk melampiaskan syahwat pada diri orang yang merantau di negeri lain lebih besar dibandingkan orang yang berada di tengah keluarga dan masyarakat yang dikenalnya. Maknanya beginilah, Nabi Yusuf ini dikatakan duduk di tempat yang asing, bukan negeri asalnya. Nabi Yusuf, kita jangan lupa kisahnya, dia dibawa daripada satu negeri asalnya, pergi ke Mesir dan menjadi hamba di situlah setelah dijual tu kan tadi. Keadaan ini menunjukkan kepada kita dorongan seseorang untuk melakukan perbuatan zina itu lebih besar. Kerana pertama, dia bukan berada di negerinya sendiri. Kedua, ahli keluarga tak ada dengan kita. Kan? Ketiga, tidak ada sesiapa yang kenal kita di tempat itu. Jadi, saya juga nak mengambil kesimpulannya begini, Muslimat. Seseorang yang berada di tempat yang orang tidak kenali dia, potensi untuk melakukan dosa dan maksiat lebih besar sebenarnya.
bukan hanya pada perbuatan zina sahaja, tetapi pada dosa-dosa yang lain sekalipun. Okey, pada dosa-dosa yang lain sekalipun. Kalau kita pergi ke sebuah tempat yang bukan negeri kita, kan, kita rasa tak ada orang pun kenal kita kat tempat ni. Kalau aku nak pakai tudung ke tak pakai tudung pun bukannya orang tahu aku ni macam mana. Okey, saya bagi contoh yang mudah begitulah untuk faham poin kita yang nombor 4 itu tadi. Kenapa Nabi Yusuf sebagai seorang perantau asing, situasi itu kuat untuk mendorongnya melakukan perbuatan dosa tu tadi. Jadi kita cuba apply pada konteks kita. Kita kalau berada di luar negara, okey, sendirian contoh sendirian. Potensi untuk kita melakukan perbuatan dosa itu lebih besar. Kita boleh jadi kalau kita orang perempuan, kalau kita tak pakai tudung pun bukannya orang tahu, dah lah solo traveller kan. Kalau aku tak pakai tudung pun bukannya orang tahu kan. Unless kalau kita buat video ke ataupun kita ambil gambar, kita upload lah baru orang tahu. Tapi kalau kita tak upload, kita tak ambil gambar pada waktu itu dan kita keluar berjalan di negara orang dalam keadaan yang berdosa tadi, tanpa memakai hijab contohnya. Tak ada siapa pun tahu. Kita boleh saja buat perkara tersebut. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Kerana kita sabar, kerana kita ada takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang boleh saja mungkin dia masuk tempat-tempat yang haram bila dia pergi melancong. Bukannya ada orang kenal. Beza kalau kita duduk Singapura. Kita duduk Singapura, kita pergi mana-mana mungkin kita boleh tersempat dengan adik-beradik kita. Kita boleh tersempat dengan saudara mara kita. Orang kata paling-paling kurang pun kita tersempat dengan members kita kan. Kau kat sini apa kau buat? Kat depan kan tak bagus. Orang akan nampak kita. So itu akan buat kita tak buat perkara tersebut ataupun pergi ke tempat-tempat yang haram. Tempat-tempat maksiat. Tetapi kalau kita berada di luar negara, seorang diri, potensi untuk kita menjejakkan kaki ke tempat-tempat yang begini sangat besar. Sebab kita tahu kita seorang, tak ada orang kenal kita. Kan di tempat negara yang asing ni, tak mungkin terserempak pun lah. Mungkin orang kata, boleh juga tahu Ustazah. Nanti kan siapa-siapa tahu kawan-kawan kita yang pergi kat tempat itu. Tapi kawan kita pun takkan dia nak pergi tempat yang begitu. Contohlah kan, kawan kita pun takkan dia nak pergi tempat-tempat maksiat yang sedemikian. So kita nampak begini, potensinya sangat besar. Bila seseorang dia berada di sebuah negara, bukan tempat tinggalnya, bukan tempat asalnya, yang jauh daripada keluarga, sahabat handai yang mengenali dirinya. Okey, terdorong untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Begitu jugalah dikata di sini dalam keadaan Nabi Yusuf itu tadi. Potensi untuk dia menyahut panggilan Imra'ah Al-Aziz melakukan perbuatan zina itu actually ada dan sangat besar. Namun dapat dikekang dengan sabar dan takwa. Okey, baik. Seterusnya kita lihat yang kelima. Imra'ah Al-Aziz mempunyai kedudukan terhormat dan cantik. Okay. Dan cantik. Kan nombor 5 di situ. Isteri Al-Aziz mempunyai kedudukan terhormat sekaligus cantik jelita. Imra'ah Al-Aziz ini kalau kita baca tentang sejarahnya, dia di kalangan wanita yang paling cantik di Mesir. Jadi bila dia ni kan tertarik kepada Nabi Yusuf yang sangat tampan itulah. Orang kata tampan dengan cantik kan. Sangat jelita, sangat tampan. Dia ada chemistry yang sangat kuat di situ kan. Jadi lelaki pun kalaulah berada di hadapan dia seorang wanita yang sangat cantik. Orang kata ruginya kalau ditolak. Begitu situasinya kan. Kalau ada perempuan yang cantik, kemudian kita kata perempuan ini orang kata full package lah. Daripada dia ada kedudukan. Sebab tu Nabi pun kalau suruh nikah ni orang lelaki, dia suruh pilih 4 kan. Iza tunkihul mar'ah, jika sekiranya seseorang lelaki ingin menikahi seorang wanita, nikahilah wanita itu kerana li jamaliha, kerana kecantikannya, li nasabiha, kerana keturunannya. Maknanya keturunan yang baik-baik, keturunan yang orang kata di situ keturunan yang dipandang kan. Okey, kerana keturunannya. Kemudian yang ketiga ialah kerana hartanya, kekayaan yang ada pada wanita itu. Dan yang keempat ialah kerana agamanya. Namun Nabi SAW ingatkan kepada kita, fazfar bidzatid din. Hendaklah kamu berpegang kepada wanita ataupun memilih wanita yang memiliki agamanya yang baik. Kerana wanita yang memiliki agama yang baik, kecantikannya akan dijaga dengan agamanya. Keturunannya terjaga kerana agamanya juga. Dan hartanya terjaga kerana agamanya.
Agama menjadi main kepada semua yang ada pada diri seorang wanita tersebut. Nafsunya dapat dikawal kerana agamanya, pandangan matanya dapat dikawal kerana agamanya, daripada hujung rambut hingga ke hujung kakinya, dan apa yang dia miliki semuanya dapat dikawal dengan agamanya. Sebab itu Nabi SAW perintahkan, peganglah, pilihlah wanita yang memiliki agama. Dalam konteks ataupun peristiwa yang berlaku kepada Nabi Yusuf di sini, kita dapati bahawa Imra'ah Al-Aziz adalah wanita yang sangat cantik. Imra'ah Al-Aziz ialah wanita yang memiliki keturunan yang baik-baik. Imra'ah Al-Aziz ialah seorang wanita yang memiliki harta kekayaan yang sangat banyak. Okey, 3 benda ni ataupun 3 ciri ini memang ada pada Imra'ah Al-Aziz. Yang mana bagi saya, kalau dihadapkan di hadapan seorang lelaki, bahkan diajak itu tadi, mungkin sukar untuk ditolak. Kan? Sukar untuk ditolak. Sebab tu dia kata ini merupakan faktor pendorong kepada perbuatan zina itu tadi. Baik, yang keenam, yang keenam di situ, wanita tersebut tidak menolak dan tidak pula enggan berzina. Jadi bila berlaku dalam situasi itu tadi, pintu-pintu telah dikunci. Kita kan, bagi saya, kalau saya orang perempuan, saya takut lah. Kita akan takut kan? Dan kita akan menolak situasi itu berlaku. Mana-mana wanita yang normal lah, yang bukan dia mabuk asmara tu kan, dia akan takut dan dia akan pekik, dia akan kata, kenapa pula aku dengan seorang lelaki dalam bilik ini yang semua tempat dikunci, kita akan takut dan kita akan buat perkara-perkara yang menyebabkan kita tidak akan melakukan perbuatan itu. Tetapi dalam kes ini, Imra'ah Al-Aziz bahkan dia bukan seorang wanita yang menolak. Bahkan dia bukan seorang wanita yang enggan berzina. Dia nak perkara itu berlaku. Jadi situasi ini, kita kata lelaki dengan perempuan, kalau dia berada di satu tempat, dia macam magnet tau. Sebab tu Nabi larang kita berdua-duaan dengan lelaki yang bukan mahram. Di tempat yang sunyi. Apatah lagi dalam kes ini kan, kita nampak biliknya telah dikunci. Begitu keadaannya. Sebab apa? Akan ada dorongan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Sukar untuk ditolak. Jadi Nabi SAW ingatkan kepada kita, la yakhluwan, jangan kalian berdua-duaan, bersunyi-sunyian dengan yang bukan mahram, dengan wanita. Okey, kerana yang ketiganya itu nanti ada syaitan yang akan membisikkan, yang akan mendorong, yang akan mengajak kita untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi di sini kita nampak dalam situasi Nabi Yusuf alaihi salam itu tadi, wanita ini dia bukanlah wanita yang orang kata nak menjaga maruah diri dia. Tapi wanita ini yang mengajak, yang tidak menolak, bahkan ingin perbuatan zina itu berlaku dalam bilik dia sendiri. Bahkan memerangkap Nabi Yusuf dalam biliknya sendiri. Jadi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia memberikan kepada kita dengan dua situasi apabila seorang lelaki dia terjebak dalam situasi yang begini. Dia beritahu kepada kita, banyak orang yang hasratnya terhadap seorang wanita menjadi lenyap kerana wanita itu menolaknya dan tidak suka kepadanya. Okey, ada lelaki apabila wanita dia tak nak bersama dengan lelaki itu dan dia menolak ajakan dan keinginan untuk mengadakan hubungan badan, rasa dia memiliki perasaan yang diri dia reject tau, di-reject. Bila dia rasa dia di-reject, maka nafsu dia, hasrat dia untuk cenderung, untuk lebih suka kepada wanita itu juga akan turun. Biasanya begitu. Okey, itu situasi yang pertama dia kata. Lenyap kerana wanita itu menolaknya dan tidak suka kepadanya. Bahkan menyebabkan orang tadi merasakan hinanya ketundukan dan permohonan. Jadi seorang lelaki, ego dia tu kan, dia rasa hina. Dia rasa macam, mak perempuan ni tak nak dekat saya lah, kan. Walaupun kita kata isteri ni kalau dia menolak, dia kan suami, keegoan dia tu kan, dia jadi macam, dia tak suka. Dia kalau boleh, kalau dia nak dengan isteri dia pada malam itu, maaf saya sebut gini puasa-puasa cerita. Pada malam tu dia nak pada isteri dia kan, dia bila ditolak, okey, dia akan rasa rendah diri, dia akan rasa keegoan diri dia sebagai seorang suami tu kan, ditolaklah, maknanya direndahkan begitu keadaannya. Jadi Imam Ibn Qayyim kata, ada lelaki yang dia terus rasa syahwat dia pun semakin menurun bila dalam situasi yang sedemikian. Namun
tidak dinafikan juga ada banyak juga jenis orang yang kerana penolakan dan keengganan seorang wanita membuatnya semakin cinta dan berhasrat kepadanya. Jadi ada situasi yang kedua ni juga kita tidak nafikan. Semakin ditolak, tidak mahu untuk bersama, ada lelaki yang semakin kuat hasratnya bahkan memaksa untuk bersama dengan dirinya. Okey, keadaan ini juga berlaku kita dapati. Jadi, kalau kita rujuk kepada teks pada perenggan yang berikutnya kan ada syair kan dekat situ kan. Saya tak nak bacalah. Syair tu tinggalkan, terus masuk kepada perenggan berikutnya. Imam Ibnul Qayyim kata apa? Tabiat kita ni sebagai manusia ataupun kita kata di sini konteksnya ialah untuk orang lelaki ya. Tabiat orang lelaki, tapi orang perempuan pun boleh actually kalau kita nak apply. Senang saya kata ginilah, tabiat kita ni sebagai manusia yang berkaitan dengan mabuk asmara itu dia berbeza-beza. Sebahagian orang dia kata semakin mencintai wanita kerana yang dicintai itu juga berhasrat dan suka kepadanya. Tetapi cinta tersebut sirna seketika tatkala wanita itu menolaknya. Jadi bila wanita itu menolak dia, rasa cinta, rasa hasrat untuk bersama dia sirna. Sirna tu maksudnya hilang. Okey, pada waktu itu kerana ditolak oleh wanita tersebut. Seterusnya masuk kepada perenggan yang berikutnya. Sebahagian orang memiliki cinta dan hasrat yang bertambah, tetapi berbeza dengan situasi yang pertama tadi. Situasi yang kedua menunjukkan kepada kita, bila seorang wanita dia menolak seorang lelaki, situasi ini tidaklah menyebabkan hasratnya menurun. Tetapi dia kata kerinduannya bertambah parah setiap kali ditolak dan dia berusaha merasakan nikmat keberhasilan setelah ditolak, juga merasakan nikmat permintaan yang terkabulkan setelah berjuang keras untuk memperolehnya. Untuk memperolehnya. Maka di situ kita nampak dalam kes ini, Imra'ah Al-Aziz yang mengajak, bukan menolak. Okey? Bila wanita yang mengajak, kemungkinan besar seorang lelaki yang memiliki kecenderungan yang sangat kuat, lebih-lebih lagi dengan situasi Imra'ah Al-Aziz yang cantik, Imra'ah Al-Aziz ni yang memiliki kedudukan, yang kaya ni kan, menyebabkan seorang lelaki lebih mudah untuk mengikuti permintaannya. Tetapi dalam kes Nabi Yusuf kita nampak sekali lagi poinnya berbalik kepada kesabaran dan ketakwaannya menolak ajakan tersebut. Walaupun kita nampak di sini banyak sangat faktor sebenarnya yang boleh mendorong kepada terjadinya perzinahan itu antara baginda dengan Imra'ah Al-Aziz. Namun ini kita panggil sebagai penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketujuh, dalam kes ini juga kita dapati bahawa Imra'ah Al-Aziz yang meminta, berhasrat, menggoda dan berusaha untuk mendapatkan Nabi Yusuf. Bukan Nabi Yusuf itu sendiri. So dalam keadaan ini kalau kita kata ada orang mungkin seperti orang yang sudah mengantuk disorongkan bantal kan terus saja menyambut. Tetapi dalam kes ini kita dapati ketakwaan, kesabaran itulah yang menjadi pendinding untuk menolak semua faktor-faktor yang telah diterangkan kepada kita daripada yang pertama hinggalah kepada yang ketujuh itu tadi. Baik Muslimah, saya nak tutup perbincangan pagi ini dengan sebuah hadis Nabi SAW yang sebenarnya berkait rapat dengan Nabi Yusuf dalam antara contoh yang Nabi SAW berikan di sini. Nabi SAW memberitahu kepada kita ada 7 golongan di hari kiamat nanti mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana tidak ada naungan yang terbaik pada hari kiamat melainkan naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak silap saya ketika saya mengajar di Masjid Kasim, saya ada terangkan tentang dahsyatnya situasi manusia di padang mahsyar. Saya juga ada bawa pada waktu kuliah itu dengan hadis Nabi berkaitan tentang manusia pada waktu itu mencari-cari
syafaat. Kan? Mencari-cari syafaat supaya dihentikan waktu tersebut. Jadi, kita nampak di sini, ada di kalangan manusia di hari kiamat kelak, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan naungannya. Dan ini adalah naungan yang terbaik yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Pertama, Nabi SAW sebutkan siapakah yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat pada waktu yang sangat huru-hara tersebut. Pertama sekali Nabi SAW sebutkan ialah Al-Imamul Adil, iaitu imam yang adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini bukan semata-mata merujuk kepada presiden, kepada pemimpin negara, bukan hanya merujuk kepada itu. Tetapi ia merujuk diri kita sebagai seorang pemimpin. Sebagai seseorang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan tanggungjawab. Contoh, seorang suami yang memimpin ahli keluarganya. Seorang isteri yang membantu suami untuk memimpin keluarga itu. Mungkin kita seorang majikan yang memiliki syarikat, yang memiliki pekerja-pekerja di bawahan kita, kita juga adalah seorang pemimpin. Dalam tempat kita bekerja, kita dilantik untuk menjadi ketua bagi sesuatu projek contohnya. Kita jadi team leader untuk kita punya projek itu. Maka kita juga dipanggil sebagai pemimpin. Maka dalam apa jua situasi, bila diletakkan tanggungjawabnya pada diri kita, yang dipanggil sebagai seorang yang lead, ataupun leader, tak kira dalam konteks apa, sekecil apa pun, maka kita akan dipanggil sebagai al-imam, iaitu seorang pemimpin. Mereka yang digelar sebagai pemimpin ini mendapat naungan Allah di hari kiamat, memiliki ciri yang satu, iaitu adil. Pemimpin yang adil akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan naungan itu. Baik, kita pergi kepada manusia ataupun insan yang kedua dalam hadis ini. Nabi kata apa? Wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih. Iaitu seorang pemuda yang bergiat aktif beribadah kepada Tuhannya. Kita faham begini ya muslimat. Untuk manusia yang kedua ini, Nabi kata ialah seorang pemuda. Seorang pemuda makna kita panggil youth, teenagers. Yang dia sudah mulakan untuk beribadah kepada Allah, dia menjaga ibadahnya sejak dia umur belasan tahun lagi. Sejak dia bergelar pemuda lagi. Dia tak tunggu tua. Dia tak tunggu umur dah tua, 60, 70, 80 kan, baru sibuk nak start baca Quran dan sebagainya. Tetapi lelaki ini, pemuda ini ialah daripada usia mudanya, dia sudah bergiat aktif. Maksudnya dia sudah bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Menjaga ibadah itu supaya ibadahnya menjadi ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah berikan naungan kepada orang muda begini? Sebab masa kita muda ni ialah kita banyak menyia-nyiakan waktu kita. Masa kita muda, kita selalu katakan kita nak enjoy. Gitu kan? Tak apalah enjoy lagi, muda lagi enjoy. Tak apa, tak payah pakai tudung. Pakai seksi-seksi. Muda lagi tak apa. Nak colour rambut, colour. Macam itu keadaannya kan. Nak keluar dengan mana-mana lelaki keluar. Muda lagi tak apa. Ni kadang-kadang kita sebagai ibu bapa kena ingat ya. Kita jangan mendorong anak-anak kita yang muda ini buat perkara dosa dan maksiat. Ini bukan kita panggil, orang selalu panggil apa ya, sporting. Kan, mak kita sporting, tak apa. Mak kita pun dulu pernah muda, biasa buat maksiat masa muda. Jadi time kita muda pun dia suruh kita buat maksiat. Kita jangan buat begitu. Kalau dulu kita muda, kita memang cenderung melakukan kemaksiatan, jangan pula kita buat anak kita sama macam kita muda-muda dulu. Kita seboleh mana kita kata masa kita muda tu kita jadikan pengajaran lah. Dan kita kata okeylah masa muda saya banyak buat benda yang sia-sia, saya tak nak anak saya juga mengalami masa yang sama. Kita nak anak kita membesar sebagai anak-anak muda yang masanya, waktunya diperuntukkan kepada Allah.
Yang masa mudanya dia banyak bergiat aktif kerana Allah. Masa mudanya ialah masa muda yang mana dia buat banyak amal kebaikan. Okey? Sebab kita juga perlu sedar, mati tak kenal usia. Ramai anak-anak kan, ramai anak-anak yang mati ketika usia 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, usia 20-an tahun, 30-an tahun. Kita nampak ini usia yang muda. Kalau dulu saya kata, arwah abang saya meninggal usia 21 tahun. Usia yang sangat muda. 21, 20, umur 20 tahun saya nikah saya kata kan. Arwah abang saya tak sempat pun. 21 tahun meninggal dunia. Usianya sangat muda pada waktu itu, yang kita kata jauh lagi perjalanan kan. Siapa sangka? Tetapi yang cantiknya kalau kita lihat, pada poin yang berikutnya, Nabi kata apa? Lelaki yang ketiga, orang yang ketiga yang Allah berikan naungan kepada dia ialah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dan lelaki yang mana ataupun seseorang yang mana hatinya terpaut pada masjid. Kalau tadi saya ceritakan arwah abang saya meninggal usia 21 tahun, saya menjadi saksi, okey, bahawa dia adalah seorang lelaki yang memang masa mudanya bergiat aktif beribadah kepada Allah. Dia juga adalah seorang lelaki yang qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Okay, arwah abang saya, Allahumma lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, ialah seorang lelaki yang mana memang selalu pergi masjid. Suka ke masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada dia dengan naungan ini. Ini kita nampak kenapa pada masa usia muda kita, kita mesti jadi seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah ada ruginya. Sebab satu yang perlu kita ingat, usia kita ini berada di tangan Allah dan tak semua orang tak tahu bila masa akhir hujung ataupun hujung usianya. Masa muda ataupun masa tua ataupun pertengahan usia kita tu. Pertengahan usia tu kita kata 40-an tu lah. Kan 40-an ataupun 30-an, 40-an ni usia pertengahan kita. Ataupun usia pertengahan kita yang Allah akan jemput kita. Sebab tu daripada awal lagi kita perlu jadi orang yang sentiasa beribadah kepada Allah, jaga amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita meninggal dunia, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan naungannya yang terbaik itu tadi di hari kiamat. Dan juga menjadi orang yang hatinya terpaut pada masjid, yang suka senang berada di masjid untuk solat berjemaah, begitu situasinya. Tapi wanita tidak, wanita ni tak perlulah untuk solat berjemaah di masjid. Ada dalil-dalil yang menunjukkan wanita ni solat dekat rumah lebih baik. Tapi kalau kita nak melazimi masjid tu, wanita ni bukan saya kata salah. Cuma perlu banyak menjaga diri kita daripada sudut pemakaian, ucapan, pergaulan, perlu dijaga. Mudah-mudahan jika semua itu dijaga dan bila kita sentiasa dekat pada masjid, kita juga boleh mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala ini nanti di hari kiamat. Baik, seterusnya yang ke berapa tadi? 1, 2, 3. Okey, baru 3 yang keempat. Warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Iaitu dua orang lah yang saling mencintai kerana Allah. Okey. Dua orang yang saling mencintai kerana Allah, bila mereka bertemu kerana Allah, bila mereka berpisah juga ialah kerana Allah. Jadi lelaki ataupun dua orang ini akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Dan yang kelima, okey, yang kelima ialah bertepatan dengan konteks perbincangan kita pada pagi ini, iaitu warajulun talabathum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ini sebagaimana Nabi Yusuf tadi. Apabila seorang lelaki yang mana dia diajak oleh seorang wanita, dan wanita ini bukan calang-calang wanita. Nabi kata dhatu mansabin, seorang wanita yang memiliki kedudukan, wa jamalin, dan seorang wanita yang memiliki kecantikan.
Tetapi lelaki itu menolaknya dengan kata apa? Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Sama kan kisahnya dengan Nabi Yusuf tu tadi? Bila Imra'ah Al-Aziz, dia minta supaya Nabi Yusuf dekati dia, dia kata apa? Ma'azallah. Aku berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sama juga ya untuk kita orang perempuan, kalau ada mungkinlah orang kata mana-mana lelaki yang memiliki kedudukan, kekayaan yang mengajak kita untuk melakukan perbuatan dosa ini, katakanlah kepada dia, inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut pada Allah. Kadang-kadang kita orang perempuan ni cepat cair. Maaf ya, saya kata gitu. Mungkin ada teman lelaki kita lah. Mungkin kita tengok teman lelaki kita ni dia memang dah banyak duit. Teman lelaki kita ni mungkin dia memang ada rupa kan, tampan dan sebagainya. Jadi bila diajak tu kan, kita pun tak apalah, nanti nak kahwin. Kita guna ayat macam itulah kan. Nanti pun nak kahwin juga. Tapi belum tentu dia nak kahwin dengan kita. Orang perempuan ni lebih banyak kena jaga diri. Lebih banyak perlu takut pada Allah bagi saya. Okay, inni akhafullah. Saya takut pada Allah. Kerana kalau diri dia dah rosak, rosaklah semuanya. Penyesalan tu, dia akan menjadi satu penyesalan yang tak boleh untuk diubah bila ia membabitkan kepada maruah dan harga diri. Jadi tak kiralah siapa pun lelaki tu. Kan dia ada duit banyak macam mana pun, dia handsome macam mana sekalipun, kita tetap perlu letakkan ketakwaan kita di hadapan. Okey, baik. Seterusnya, yang kedua terakhir di sini dikatakan wa rajulun tasaddaq akhfa hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu biyamini. Iaitu seorang lelaki yang mana dia bersedekah. Dan bila dia bersedekah, sedekahnya itu disembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Begitu sekali Nabi SAW sebutkan ya tentang orang yang menyembunyikan sedekahnya. Baik, seterusnya yang ketujuh, yang terakhir di sini ialah warajulun dzakarallah khalian fafadat aina. Betul tak saya baca tu? Warajulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Dan seorang lelaki yang ketika dia bersendirian, kemudian dia mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ingat dosa-dosanya, dia ingat tentang kebesaran Allah, dia ingat tentang dirinya sebagai hamba Allah, maka pada waktu itu pun mengalirlah air matanya. Inilah lelaki ataupun seseorang, tak kira lelaki ataupun wanita ya, seseorang yang layak untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Poin kita pada pagi ini ialah jadilah insan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Contoh utama yang diberikan pada keseluruhan perbincangan kita ialah apabila ada seseorang yang memiliki kecantikan, yang memiliki kedudukan, mengajak untuk melakukan perbuatan yang terkutuk, perbuatan yang keji iaitu zina, maka ucapkanlah inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah bagi menolak perkara-perkara yang tidak baik ini. Seseorang yang mampu menjaga dirinya daripada perbuatan zina walaupun bukan dia yang cenderung tetapi dia didorong oleh faktor-faktor itu tadi, lalu dia mampu untuk menjaga dirinya, Nabi kata Allah akan berikan kepada dia dengan naungan ini di hari kiamat. Yang mana tidak ada naungan yang terbaik melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Okey muslimah, mudah-mudahan kita dapat sama-sama menjaga syahwat kita. Okey, saya gunakan ayat ini ya. Sama-sama kita dapat menjaga syahwat kita, dapat menjaga diri kita, okey, agar kita terpelihara daripada perbuatan-perbuatan yang boleh mendorong kita melakukan dosa dan maksiat itu tadi. Dan saya pesan begini, sebagaimana ayat saya di awal tadi, jadi wanita jangan cepat cair. Okey? Jangan cepat-cepat nak melt apa kan, kita bukan air batu. Okey, yang cepat-cepat sikit-sikit nak melt, sikit apa. Kita nampak lelaki tampan bagaimanapun, sadar macam mana pun, jaga. Okey? Jaga diri, kawal diri,
Kan bukan kita kata kita nak menafikan keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi lah kita nak menjaga pandangan mata kita, kita nak menjaga nafsu syahwat kita supaya ianya berada pada tempat yang halal. Ianya berada pada satu tempat yang kita lakukan kerana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini, banyakkan tunduk pandangan kita, melihat perkara-perkara yang baik, banyak lihat ayat-ayat Al-Quran, maknanya banyak baca Al-Quran, insya-Allah pandangan mata kita terjaga, nafsu kita juga akan terjaga apabila kita menjaga pandangan mata kita. Kerana sebagaimana biasanya pepatah Melayu kita kata apa? Daripada mata biasanya akan turun ke hati kita. Jaga baik-baik dua ini, mata dan hati di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita bukan hanya setakat lapar dan dahaga, tapi puasa kita ialah puasa yang menjaga keseluruhan anggota badan kita ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup perbincangan pagi kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.